Pemidato seterusnya yang kacak dan tampan ini sedang melayan perasaan mewakili kategori alam Melayu. Giliran Muhammad Mukhlisul Mubin bin Julasapiah. Okey, sekali lagi, di mana penyokong-penyokong Malaysia? Mukhlisul, semangat sudah diberikan. Anda bukan saja mendapat sokongan daripada seluruh penonton, anda juga mendapat sokongan dan galakan yang kuat daripada ayahandanya Julasapiah dan ibunya Nur Aziah Abdul Aziz. Jejaka Harapan Malaysia Mukhlisul Mubin dengan pidato evolusi dan rekayasa bahasa membina ketamadunan bangsa. Muhammad Mukhlisul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Pimpinan Majlis, panel kehakiman seterusnya, sidang Dewan yang dimuliakan. Evolusi dan rekayasa bahasa membina ketamadunan bangsa. Penyair Patani Fauzan Jehwai pernah mengeluh panjang mengenang akan nasib bangsanya dalam puisi Mutiara dari Selokan. Patani, bangsa bahasaku, oh Tuhan, bangsaku sudah lupa dengan bangsanya. Bahasaku sudah pupus dari tanahku sendiri. Aku bertanya pada diriku, masihkah kau mengenal dirimu dan apa bangsamu? Saudara, Patani Darussalam adalah tamadun hebat kerajaan Melayu abad ke-13. Sebagai pusat perdagangan maritim antarbangsa dan perkembangan Islam di Nusantara. Kini, ia tinggal memori. Afdalnya, kejatuhan Patani harus kita ingati dan kita teladani. Mazlan Muhammad dalam puisi Aduhai Nasib secara sinis menggambarkan nasib malang Patani. Kerana ada pemimpin asyik bertelagah, ada ulama jumud dalam ada ummah hanya buih dan sampah. Ada bahasa dipandang rendah. Nah, betapa peminggiran bahasa menjadi asbab keruntuhan Patani. Memberi satu konklusi bahawa juxtaposisi kelangsungan ketamadunan bangsa dan pemertabatan bahasa bagaikan irama dan lagu umpama aur dan tebing saling bertaut. Tidak boleh dipisahkan. Saudara dan saudari, dasawarsa globalisasi dan transformasi menuntun kemastangan kita ke pintu dunia 4 dimensi. Semakin meruap, mencengkam ketidakpastian rumit dan kabur. Warren Bennis dan Bernanus menggelarkannya sebagai VUCA. Dunia VUCA ini, saudara, memberi cabaran sejauh mana sesuatu bangsa beradaptasi dengan kepantasan informasi dan pengembangan ilmu pelbagai dimensi. Bahasa Inggris misalnya telah lama berevolusi bagi memacu kemajuan dunia barat. Berasal daripada dialek Anglo-Frisian, ia berkembang semasa zaman penaklukan Viking dengan penghasilan puluhan ribu perkataan baru hasil adaptasi bahasa Sanskrit, Perancis, Spanyol dan sebagainya. Nilai progresif bahasa ini membolehkan taklid pemikiran bidang ilmu baru. Terjemahan karya agung tamadun Islam oleh Ibnu Sina, Ibnu Rusdi dan Al-Khawarizmi dilaksana. Kitab The Book of Healing menjadi teks pengajian perubatan di barat sehingga 1650 dan naskah Canon of Medicine masih dicetak sehingga 1973. Saudara dan saudari, Jepun bangkit pasca Perang Dunia Kedua kerana penguasaan teknologi hasil inovasi penulisan hiragana dan aksara katakana membolehkan artikulasi bahasa dan terjemahan ilmu asing. Hatta di Korea, pengenalan alfabet Hangul pasca dinasti Joseon meningkatkan ketercelikan huruf masyarakat sekaligus membolehkan pemindahan ilmu menjadi efektif. Dan yang lebih kontemporari, Jerman yang kaya warisan bahasa kekal sebagai negara peneraju Eropah. Mereka lah mempelopori revolusi industri 4.0. Laman sesawang berpenghujung .d oleh Jerman adalah kedua terbanyak selepas .com. Walaupun kecil pengguna bahasanya dalam dunia digital. Kerana fleksibiliti, rekayasa dan nilai kontemporari bahasa. Saudara dan saudari, konteks dunia digital
juga menjadikan ilmu dan informasi suatu komoditi. Siapa yang pantas menguasai mereka lah raja di dunia cyber ini. 6 dekad terdahulu, tiada siapa memahami teori transmisi data oleh Clark Shannon dan Ralph Hartley. Penulisan J.C. Arleclider dan karya Weldon Clark mengenai simbiosis komputer manusia dan komunikasi manusia dan mesin dalam jaringan semuanya mengandungi ide, istilah dan terma yang asing maksudnya. Kendati pun begitu, para linguistik pantas merungkai maksud istilah-istilah baru seperti packet switching, routing dan software dalam kamus bahasa sehingga teknokrat ampuh membangunkan aspek fizik merealisasi rangkaian komunikasi rentas sempadan. Kelahiran internet dan algoritma komputer merubah dunia sekelip mata. Dahulu, ilmu digali menerusi tinta puisi dan pena pendeta. Helaian makalah dan manuskrip diselak satu persatu. Kini, jari jemari bergerak tari, menatal perhati pintar pribadi mencari jaringan informasi. Persoalannya, apakah rekayasa bahasa Melayu dalam dunia digital ini? Kita singkap sejarah. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca. Daripada bahasa Istana Melaka, ia berkembang dengan pengayaan kosakata, sintaksis dan laras bahasa sehingga menjadi bahasa diplomasi, rundingan dan perdagangan. Dan kini, bahasa Melayu progresif, berevolusi dan berinteraksi dengan perkembangan teknologi. Buktinya, saban tahun, Dewan Bahasa dan Pustaka menghasilkan istilah baru seperti tuna foto, swafoto, tera air, emotikon, tular, konotasi dan sebagainya memenuhi tuntutan perubahan dan dunia cyber. Terjemahan naskah-naskah agung dan kontemporari seperti karya Neil Gaiman dan Francis Fukuyama serta pengaplikasian laman sesawang terjemahan istilah oleh DBP harus dipuji, disebar luas dan disambut baik kerana akar tunjang bahasa akan menuai hasil andai kita penuturnya setia mengguna. Ingat pesan sastrawan Datuk Zurina Hasan dalam puisi Menyusur Jejak. Anakku, kutiplah surat-surat yang bertaburan sebelum ia terpadam. Sastra dan hikayat bukanlah sekadar rakaman hiburan atau drama yang mati bersama watak mahupun galur antropologi yang menjadi rujukan anak cucu kita. Ia melangkaui segalanya. Bahasa dan sastra melahirkan identiti bangsa. 3 aspek evolusi dan rekayasa bahasa yang ditekankan. Bahasa perlu progresif dan liberal bagi mengadaptasi perubahan. Bahasa perlu fleksibel bagi membolehkan terjemahan. Bahasa perlu diperkaya dan inovatif. Ayo penutur bahasa Melayuku sekalian. Kita ambil semangat hang tua, takkan Melayu hilang di dunia. Takkan hilang jua bahasa Melayu di dunia ini. Maka berbanggalah, citra kita harus mengakui bahasa adalah nadi dan helaan nafas kemandirian bangsa di bumi bertuah ini. Sekian, terima kasih. Walaupun keputusan belum diumumkan, Muklisus telah berjaya mendapat gelaran. Gelaran apa? Pemidato paling ramping di pentas PABM 2023. Muhammad Muklisus menuntut di UKM berasal dari Melaka meninggalkan serangkap pantun untuk kita. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang damak mengkuang layu. Habiskan? Habiskan? Jangan dihirau puji dan umpat, hidup bahagia bersandarkan ilmu. Pemidato ketiga bagi kategori antarabangsa ialah gadis manis kelahiran